Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke kelas cikgu hari ini. Bahasa Melayu tahun 6, unit 15, perpaduan menjanakan pelaburan. Berdasarkan buku teks muka surat 84. Okey, sebelum kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, selamat datang ke kelas Cikgu Azlina Lin. Cikgu harap selepas habis sesi pembelajaran ini, murid-murid bolehlah tekan butang like, komen dan subscribe channel Cikgu Azlina. Okey, kita tengok apa yang kita nak belajar hari ini. Okey, standard pembelajaran pada hari ini 2.4.3 membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat keputusan dengan memberikan alasan. Okey, seterusnya. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat membuat keputusan dan memberikan alasan yang sesuai. Yang kedua, membaca dan memahami maklumat yang tersirat. Sebelum saya teruskan dengan mencari isi yang tersirat, kita tengok dulu macam manakah kita nak dapatkan isi yang tersirat. Okay, kita menggunakan teknik suka ya, untuk mendapatkan teknik isi tersurat. Yang pertama, S itu adalah supaya, U adalah untuk, K adalah kerana, A adalah agar. Dengan perkataan suka ini, kamu boleh cari isi yang tersirat. Alright, ini adalah persoalan yang diberikan dalam buku teks. Jika kamu sebagai Encik Lawrence, maukah kamu melabur di Malaysia? Berikan alasan. Okey, jom kita cari jawapan untuk persoalan Encik Laurel. Sila rujuk buku teks di halaman 84. Seterusnya kita tengok petikan yang ada dalam buku teks, muka surat 84. Melalui petikan ini, murid perlu baca dan fahami maklumat yang ada dalam petikan untuk kita cari isi-isi penting, maklumat penting yang diperlukan oleh Encik Lauren untuk dia memberikan alasan sama ada dia nak melabur di Malaysia ataupun tidak. Okey, jom kita saksikan apakah alasan, apakah maklumat penting yang diperlukan oleh Encik Lauren. Okey, yang pertama kita tengok kerjasama. Okey, dari segi sikap lah. Encik Lauren ni tengok sikap rakyat Malaysia ni sangat bagus. Dia tengok rakyat Malaysia mempunyai sikap kerjasama. Okay, toleransi. Toleransi. Lagi tanpa mengira perbezaan budaya dan agama. Yang ini kita ambil dia sebagai hormat, menghormati. Okay, seterusnya ramah tamah. Okay, rakyat Malaysia ni ramah tamah. Seterusnya berbudi bahasa. Kita boleh rangkumkan dia dekat sini. Maklumat yang ada dalam petikan ini, rakyat Malaysia mempunyai sikap bekerjasama, toleransi, tanpa mengira perbezaan kaum dan agama dan budaya ini adalah saling menghormati, ramah tamah dan berbudi bahasa. Okay, itu daripada segi sikap. Okay, seterusnya kita tengok apakah maklumat lain yang diperlukan oleh Encik Lauren. Yang lain adalah perpaduan kaum yang utuh mewujudkan suasana harmoni. Maknanya perpaduan kaum di Malaysia ni, suasana dia mewujudkan suasana yang harmoni. Maknanya Encik Lauren ni tengok, dia nampak Malaysia ni aman damai disebabkan oleh perpaduan kaum yang sangat kuat. Okay, seterusnya isi yang seterusnya tadi, yang pertama yang saya garis-garis yang pertama tadi adalah dari segi sikap. Okay, yang kedua adalah dari segi perpaduan kaum. Okay, keamanan. Seterusnya isi yang ketiga ialah keharmonian. Okay, keharmonian amat penting dalam usaha memajukan negara. Maknanya negara yang harmoni adalah salah satu faktor untuk para pelabur datang ke Malaysia. Sebab itulah banyak pelabur-pelabur asing datang ke Malaysia semata-mata untuk berniaga di Malaysia, disebabkan oleh Malaysia mempunyai keharmonian yang sangat bagus. Okay?
So ini adalah 3 isi penting yang kamu perlu tahu. Okey, seterusnya. Okey, di sini saya dah kumpulkan isi tersirat yang kita dapatkan daripada petikan yang sebentar tadi. So, saya rangkumkan ketiga-tiga isi tersirat tersebut. Okey, yang pertama, rakyat Malaysia mempunyai sikap bertoleransi, bekerjasama, baik hati, budi bahasa dan hormat menghormati. So, kamu boleh ambil yang saya gariskan tadi dan jadikan dia satu ayat. Okey, yang kedua, perpaduan kaum yang utuh mewujudkan suasana harmoni. Okey. Yang ketiga, negara yang aman harmoni amat sesuai dijadikan tempat untuk berniaga. Okey, so ketiga-tiga maklumat tadi saya dah rangkumkan menjadi satu kata boleh jadikan satu alasan untuk Encik Lauren melabur di Malaysia. Okey, kita tengok seterusnya. Sekarang, jom kita bina ayat lengkap. Okey, berdasarkan soalan yang diberikan dalam buku teks 84, muka surat 84 tadi. So, kita jawab soalan yang Cik Lauren kemukakan. Okey, so saya mahu melabur di Malaysia. Ini kerana rakyat Malaysia mempunyai sikap bertoleransi, bekerjasama, baik hati, budi bahasa dan hormat menghormati. Selain itu, perpaduan kaum yang utuh di Malaysia telah mewujudkan suasana harmoni. Oleh itu, negara yang aman harmoni amat sesuai dijadikan tempat untuk berniaga. So, maknanya alasan Encik Lauren tadi, so dia berminat untuk melabur di Malaysia disebabkan oleh faktor-faktor yang kita nyatakan sebentar tadi. Okey, maknanya maklumat tersirat yang kita dapatkan itu. So, dengan maklumat itu, so dia yakin dia hendak melabur di Malaysia. Kita dah sampai di sesi akhir pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih kepada kamu semua kerana sudi mendengar. Semoga ilmu yang cikgu sampaikan dapat memberi manfaat pada kamu semua. Okey, sebelum cikgu akhiri ucapan cikgu pada hari ini, cikgu inginkan kamu tekan satu butang like, komen yang membina dan juga subscribe channel cikgu. Semoga dengan dengan kamu punya subscribe, like dan komen itu dapat memberikan cikgu semangat baru, semangat untuk menghasilkan video-video yang lebih menarik. Okey, so terima kasih sekali lagi. Okay, kita jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum. Bye-bye.